faham gambar aku ni. Dah lah tak handsome. Dia pula tu. Nasib baiklah dia lost kat suka dia. Apa benda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kami daripada kumpulan 4 bagi subjek etika dan peradaban. Apa itu buli cyber? Buli cyber adalah perbuatan yang merupakan perbuatan berulang dengan tujuan untuk menakutkan dan mendatangkan kemarahan serta memalukan seseorang menggunakan kemudahan komunikasi dengan menggunakan teknologi seperti teks, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit dan permainan internet. Buli cyber terbagi kepada 3 kategori, iaitu yang pertama, berterusan. Berterusan ini adalah penggunaan teknologi membolehkan komunikasi berlangsung selama 24 jam. Berlaku tanpa henti, mengakibatkan kesukaran kepada mangsa buli untuk mendapatkan perlindungan. Yang kedua, kekal. Maklumat yang dikongsi melalui sistem elektronik atau internet bersifat kekal dan terbuka. Trauma yang berpanjangan serta sukar dilupakan. Yang ketiga, sukar untuk dikenal pasti. Buli ini tidak berlaku di depan mata. Mangsa buli sukar untuk berterus terang tentang kejadian buli serta merasa terhina akan stigma sosial. Terusnya, kesan buli cyber kepada mangsa dapat dibagikan kepada kesan emosi, fizikal dan mental. Depresi, kemurungan, perbuatan melakukan dan mencederakan diri sendiri sehingga akhirnya akan mengakibatkan bunuh diri. Kesan yang kedua, kesan fizikal kepada mangsa termasuklah masalah gastrosis seperti sakit perut, muntah dan ulcer perut, gangguan pada pola makan dan tidur. Dan kesan yang ketiga, menyebabkan mangsa akan sentiasa merasa penat dan kelelahan. Okey, seterusnya kita pergi kepada langkah untuk menangani buli cyber. Kongsi masalah kepada orang yang lebih dewasa seperti ibu bapa, lihat daripada media bagi ruang pemulihan kepada sosial mangsa. Dan yang ketiga, mangsa tidak digalakkan untuk bertindak balas secara langsung dengan pembuli kerana dikhawatiri pembuli akan bertindak lebih agresif. Akhir sekali, buli cyber merupakan satu perbuatan yang salah di sisi undang-undang. Seterusnya, responden tentang buli cyber melalui Google Form yang diisi oleh 30 orang dan UPM dan juga orang luar. Pertama, umur daripada 20 hingga 26 tahun ke atas. Ramai 46.7% berumur 22 sehingga 23 tahun dan 43.3% berumur 20 hingga 21 tahun. Untuk jantina, sebanyak 83.3 responden terdiri daripada perempuan dan 16.7 terdiri daripada lelaki. Bangsa terdiri daripada 3 kaum, 90% diisi oleh kaum Melayu dan status pekerjaan terdapat sebanyak 83.3% diisi oleh pelajar dan 10% pada orang yang bekerja. Adakah anda pernah menjadi mangsa buli cyber? Sebanyak 73.3% menjawab tidak dan 26.7% menjawab ya. Adakah anda pernah menggunakan platform digital untuk membuli atau mengganggu orang lain? Sebanyak 83.3% menjawab tidak, 13.3% menjawab ya. Adakah anda mempunyai pengalaman menjadi mangsa buli? Banyak 33.3% menjawab ya, iaitu mesej mengganggu ataupun mengancam. 20% daripada penghinaan dari segi fizikal dan rupa. Dan yang ketiga, diri daripada komen dan kata-kata yang tidak senonoh sebanyak 26.7%. Seterusnya, soalan yang berkaitan aplikasi yang sering anda lihat menjadi tempat buli cyber. Saya menjawab sebanyak 63.3% di aplikasi Facebook dan 56.7% di Instagram, diikuti dengan WhatsApp sebanyak 40%.
Seterusnya, adakah anda mempunyai hubungan pertalian atau mengenali dengan penjenayah bully cyber? 86.7% menjawab tidak, selebihnya adalah ya. Seterusnya, adakah anda tahu seseorang yang telah diserang atau dihina pada satu masa oleh orang yang sekeliling atau individu di alam maya? 60% menjawab ya dan 40% menjawab tidak. Adakah anda tahu seseorang yang telah diserang atau dihina pada satu masa oleh orang sekeliling atau individu di alam maya? 60% jawab ya, 40% menjawab tidak. Seterusnya, adakah bully cyber boleh mendorong kepada bunuh diri, depresi dan kemurungan? 93% menjawab ya dan selebihnya adalah tidak. Kepada siapakah anda mengadu sekiranya menerima mesej yang berbau ugutan, kecaman atau dibuli di alam cyber? Separuh daripada responden, sebanyak 60% memilih untuk pendam seorang diri. Memberitahu keluarga 46.7%, rakan 53.3%, social media 10%, dan yang selebihnya adalah talian perkhidmatan dan bantuan bully cyber. Pada soalan seterusnya, pernahkah anda merasa terancam atau diancam? Jadi kita boleh lihat peratus adalah agak lebih kurang tapi lebih berat kepada ya, iaitu 53.3%. Dan seterusnya, mesej yang mengganggu dan mengancam atau berunsur ugutan merupakan pembulian cyber, betul atau salah. Jadi dapat lihat bahawa majoriti responden menjawab ya dengan 86.7%. Seterusnya, kesan yang dihadapi apabila menjadi mangsa bully cyber. Majoriti daripada responden menjawab suka menyendiri, fikiran serabut, kemarahan dan rasa dihina. Kalau tengok daripada jawapan responden memihak kepada semua pilihan. Jadi sangat ini menunjukkan bahawa kesan bully cyber memang akan membawa kepada kemurungan. Dan seterusnya, adakah bully cyber merupakan perbuatan yang baik dan memberi manfaat? Yang boleh kita lihat, majoriti daripada responden menjawab tidak, iaitu 93.3%. Seterusnya kita pergi kepada cadangan bagi mengelakkan dari menjadi mangsa buli. Pertama, jauhkan diri daripada kawan yang negatif, sebab kawan yang negatif boleh menjadikan kita boleh memberi impak yang negatif kepada kita. Lagi-lagi dari segi buli. Seterusnya, bersikap sederhana dengan tidak berkongsi maklumat pribadi dan kisah pribadi di laman sosial, kerana walaupun mereka adalah kawan baik kita tidak tahu bahawa siapa mereka sebenarnya. Okey, jadi seterusnya, jangan takut dan terus menceritakan kepada keluarga atau kawan dan adukan kepada pihak yang berkenaan, sebab jika kita terus menyendiri, ia akan membawa kepada kemurungan dan juga perkara-perkara yang tidak elok. Jadi ialah lebih baik untuk kita mendapatkan sokongan, tak kisah daripada keluarga ataupun kawan, supaya kita dapat motivasi untuk teruskan hidup walaupun dicaci di media sosial. Dan mungkin yang akhir sekali, menyekat komen yang tidak baik di sosial media untuk demi kepentingan diri sendiri dan orang sekeliling. Hari ini saya akan menyambung ramah tentang tajuk yang telah kami pilih, iaitu bully cyber. Pertama sekali, boleh perkenalkan diri? Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Surafina. Saya merupakan pelajar satu Bachelor Sains Akuntansi dengan Kepujian dan saya merupakan pelajar di Universiti Pulau Malaysia. Soalan saya yang pertama, adakah awak tahu tentang bully cyber dan boleh terangkan sedikit apa yang awak ketahui? Okey, baiklah. Terima kasih untuk soalan pertama. Apa yang saya tahu mengenai bully cyber ialah bully yang berlaku di dalam alam cyber ataupun alam maya. Khususnya dalam Facebook, dalam Instagram, dan yang serba sedikit yang boleh saya kongsikan, bully cyber berlaku yang selalunya kita dengar mengakibatkan masalah mental, gangguan kepada orang yang bully tersebut. Soalan saya yang kedua, kita juga tahu macam Cik cakap tadi kan, masalah kemurungan apa kan. So, apakah yang akan Sofina lakukan kalau perkara itu terjadi dekat diri sendiri atau orang yang terdekat? Baiklah, kalau bully cyber ni berlaku kepada diri saya ataupun orang yang terdekat, pertama sekali saya akan cari orang yang boleh membantu saya untuk
dalam menyelesaikan masalah ini lah. Dan jika ia kritikal ataupun boleh kita seperti melakukan kepada pihak kuasa dan sebagainya. Okey, soalan saya yang ketiga. Apakah peranan yang boleh dimainkan oleh belia dalam menangani isu cyberbully? Baiklah, peranan yang boleh dilakukan oleh belia. Bagi saya yang pertama, peranan yang boleh dilakukan oleh belia ialah apabila adanya berlakunya cyberbully, jangan ragu untuk terus melaporkan kepada pihak berkuasa untuk kita putuskan ataupun kita nyatakan punca berlakunya cyberbully ini dari cyberbully. Dan yang kedua, belia yang familiar, yang kenal dengan media sosial khususnya Instagram, Facebook dan sebagainya, gunakan platform ini untuk kita sertakan kesedaran apa itu sebenarnya cyberbully. Sebab sebenarnya ada kita yang sedang dibuli melalui cyber tapi mereka tidak sedar. Jadi apa yang boleh dilakukan ialah laporkan dan dapatkan kesedaran melalui platform yang boleh kita gunakan. Okey, terima kasih. Soalan saya yang terakhir. Apakah harapan tentang buli cyber di dalam maya ini? Baiklah, harapan buli cyber, harapan saya ialah semua buli cyber ini atau isu kes ini dapat tercantas sebaik mungkin kerana buli cyber ini orang tak dapat lihat macam mana kita lihat orang buli secara fizikal. Tapi apabila kita tak dapat lihat, kita tak tahu macam mana untuk kita uruskan sebaiknya sebenarnya. Jadi dapat kita cuba selesaikan dan dapat cari apa pun sebabnya dan kita harus sediakan dia sebab mereka yang mengalami buli cyber ni kesannya sangat buruk sebab dapat terlihat masalah depresi, masalah gangguan emosi semua itu berlaku daripada buli cyber yang kadang kita tak tahu pun daripada mana sebenarnya siapa orang yang membuli kita tu. Jadi harapan saya buli cyber ni dapat dibatasi lebih baik. Okey. Penerangan yang sangat bagus. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Soalan pertama saya, adakah Encik tahu tentang buli cyber dan boleh tak Cik terangkan sedikit tentang apa Encik tahu mengenai buli cyber? Cyber. Saya rasa mungkin saya tahu sedikit. Buli cyber ni datangnya daripada internet ataupun sosial media yang melibatkan percakapan atau perbualan melalui sosial media seperti komen kat TikTok, Facebook yang mengkeji tentang perbuatan seseorang tu seperti tubuh badan dia, cara dia buat tu salah, macam tu lah yang judge orang tu. Macam tu lah saya rasa buli cyber tu apa. Adakah Cik pernah mengalami masalah buli cyber? Untuk diri sendiri tak pernah lah kena judge sebab kalau orang tu judge saja memang kena lah orang tu. Kalau blue tick orang tu pernah lah. Tapi tak adalah kerap sangat nak blue tick tu. Tapi sebab bagi saya blue tick tu bukan kita buli cyber. Bagi saya lah. Tapi saya pernah je tengok macam kita masuk live TikTok orang bila influencer buat something dapat kecaman. Seperti baru-baru ni yang isu tentang duit palsu. Yang tu macam orang komentar buruk-buruk lah ni marketing ke tak, satu yang tu. Jadi bila orang keep judge tu, itulah ada cyberbully macam tu lah. Yang boleh buat orang tu tekan. Macam tu lah. Cik Najiha kan seorang student, so ada tak bully ni mengganggu emosi time belajar ke ataupun ketika dalam kehidupan, ada tak mengganggu fikiran macam Sendiri tak ada lah. Sebab saya pun tak pernah kena cyberbully. Tapi pengalaman saya ada seorang roommate yang kenalah macam murung, anxiety, depressed, melakukan perkara yang tak elok lah, macam toreh tangan dia. Bila saya tanya dia kenapa, dia pun cerita dia kena cyberbully. Orang cakap dia tak cantik lah, buat ni salah, buat tu benda salah. Jadi buatkan dia rasa lebih depressed. So dia buat benda tu. Bila saya tanya dia kata lebih tenang. Tu adalah satu impact lah kalau kita buat cyberbully ni. So apakah harapan Cik tentang masalah cyberbully ni? Macam mana atasi ke, solution dia ke macam mana? Saya berharapkan cyberbullying dia tak ada dah. Tapi
cyberbullying ni still ada kita untuk membateras cyberbully tu. Kalau kita ada dengki, perasaan dengki tu memang tak boleh nak hilangkan cyberbully tu. Tapi untuk nak elakkannya tu, kalau contohnya kita kena judge dengan orang, kita slowkanlah dulu untuk buat, contohnya influencer kan buat live tu, kita kan slowkan dulu supaya orang tak ada reda dululah keadaan. Kita macam tu lah. Tapi saya rasa macam tu je lah. Macam biasa dah saya cakap, saya harap tak ada dah kita nak judge orang, sebab kita pun tak perfect. Sebab semua orang ni ada kesalahan orang tu, ada kita. So lagi satu, katanya kita jadi influencer kan, lagi satu buatlah movie yang elok-elok ke, buat short film yang elok-elok, supaya tak ada orang nak judge kita, macam itu.